لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana seperti biasa kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan untuk kita berada seperti biasa rutin harian tuan-tuan di surau ini. Dan pada malam ini yang lebih spesialnya kita menyambut ataupun membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Mudah-mudahan bacaan sunat, kita sunat dibaca, sunat membaca doa akhir dan awal tahun ini, mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberikan kekuatan kepada kita sepanjang tahun untuk melakukan kebaikan. Itu dia punya target ataupun tujuan. Kenapa kita disunatkan pada akhir tahun dan awal tahun memohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mulakan awal tahun kita dan kita akhiri akhir tahun kita dengan perbuatan yang baik. Kita mulakan awal tahun kita pada malam ini tuan-tuan dengan perbuatan yang baik. Kita mula rekod ataupun buku rekod kita, prestasi kita dengan Allah Ta'ala dengan rekod yang baik. Kerana kata Nabi, konsep kita harian dan tahunan sama konsep kita. Harian kita tuan-tuan dan tahunan kita. Kata Nabi, awal tahun atau awal hari kita digalakkan untuk melakukan sebarang bentuk kebaikan. Kita mulakan awal tahun, awal hari kita, samalah konsep tahun, awal tahun. Awal hari kita mulakan dengan perbuatan yang dikategorikan baik di dalam agama. Nabi kata, man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Sesiapa yang di awal pagi cermelang, kata Nabi, maka Allah berikan kekuatan padanya untuk akhir malam dia dengan cermelang. Maksudnya, sesiapa yang memulakan pagi dia ini dengan kebaikan, maka dia akan akhirkan malam dia juga dengan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Itulah kenapa kita di awal tahun juga konsepnya begitu. Kita mulakan perbuatan pertama kita tuan-tuan dengan doa, dan teruskan dengan salat, dan teruskan dengan ibadat berada dalam majlis ilmu. Tiga ibadat kita lakukan serentak di awal tahun. Mula dengan doa, kemudian salat hajat special. Ini special kat tuan-tuan. Bagi kita bukan saja boleh dengar tazkirah, boleh dengar, boleh belajar, boleh dengan kuliah, ada makanan, pahala dapat, buah dapat, gula-gula dapat. Malah ni gula-gula tak ada. Biasa dia terkenal dengan gula-gula. Saya panggil Haji gula-gula. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan bincang ringkas saja sementara menunggu waktu Isyak. Isyak kita berhenti. Isyak berapa tuan-tuan? Dia tak ada isyarat kan kat tuan-tuan ni, tak ada bunyi. Ada bunyi tak? Ada bunyi. Alright, ada bunyi betul. Kalau kat lain dia ada bunyi. Okey. Saya takut belajar kalau bunyi insya-Allah saya dengar.
Isyak kita berhenti tuan-tuan. Kita nak bincang ringkas saja malam ni. Ya. Ini aktiviti terakhir kita. Saya sebut tadi 3. Kita mulakan awal tahun dengan 3 aktiviti yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Doa, aktiviti yang berpahala. Ada rekod pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan mulakan seterusnya dengan salat jemaah. Ada rekod pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, aktiviti ibadat yang besar juga pahala dia, iaitu kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, sebab itulah saya selalu pesan, pastikan setting niat kita bagi cantik, baru ada pahala. Kalau tuan-tuan niat solat, niat kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan berada dalam majlis ilmu juga kerana Allah Ta'ala, kerana diperintah oleh Allah Ta'ala supaya apa? Supaya kita mencari ilmu untuk melakukan setiap ibadat dia. Ambil tahu, cakna peduli tentang etika ataupun protokol melakukan ibadat. Maka sebab itulah ada pahala yang besar. Ibadat ada pahala, mencari ilmu untuk melakukan ibadat juga diganjarkan pahala yang besar. Sebab itulah kena ada niat kita berada dalam majlis ilmu kerana Allah. Semata-mata tuan-tuan dengar itu ada rekod pahala, walaupun tak faham. Faham itu isu yang kedua. Kita mendengar mutiara pahala, mutiara ilmu, semata-mata mendengar itu ada pahala, walaupun kita kurang faham. Baik, kita dah bincang tuan-tuan malam ni. Kita dah bincang 13 syarat sah mengikut imam. Tak cukup 13 lagi, lebih kurang 7 saya dah bincang. Saya nak sebut malam ni benda yang kita telah sebut, bukan nak sebut benda baru malam ni, kerana rekap kita nak ambil masa tuan-tuan. Iaitu kita nak tambahan isu berkaitan dengan syarah ataupun bahasa moden kita panggil terma dan syarah mengikut imam. Dia ada 13 syarat sah ataupun terma dan syarat mengikut imam. Bukan kita boleh ikut sembrono saja. Dia ada etika dia yang diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimodulkan oleh ulama fiqh di dalam kitab fiqh, ada setengah kitab ada 13 terma dan syarat mengikut imam. Salah satu daripada 13 tuan-tuan yang relate ataupun ada berkait dengan kita, terutamanya PKP tuan-tuan. Ada isu apa PKP? Isu orang ataupun jemaah sembahyang di luar. Ini yang kita nak rungkai. Kita dah sebut sebelum daripada ini, tapi kita nak tambahan saja malam ini. Ada isu tuan-tuan, sembahyang Jumaat di luar surau ataupun masjid. Kalau tuan-tuan perasan yang viral 2-3 minggu lepas, gate yang ditutup. Tapi oleh kerana dia excited, semangat nak solat, lama tak dapat solat, dia solat di luar daripada gate. Apa isu dia tuan-tuan? Ini yang kita nak faham. Baik, poin dia tuan-tuan, kita ingat balik apa yang kita bincang sebelum daripada ni. Satu daripada 13 syarat ataupun terma dan syarat mengikut imam, apa dia? Kita mesti berada di belakang imam ini. Jarak okey, kita tak kisah, kita dah tahu dia punya formula jarak. Yang kita nak sebut, syarat dia mesti kita berada di belakang imam ini, mesti boleh pergi ke imam. Mesti boleh pergi, boleh berjalan ke tempat imam dengan ketiadaan halangan. Dengan ketiadaan halangan. Maka kalau tuan-tuan, kalau ada halangan untuk kita sampai ke imam, dan halangan itu boleh merubah hayat solat, ini ukuran dia. Kalau halangan itu boleh merubah, kita terpaksa lompat, contohnya tali, disebut dalam kitab I'anatul Talibin, contoh tali, bukan gate tuan-tuan, bukan pagar, bukan dinding, dia sebut tali sahaja. Maknanya kita fahamlah kalau selain daripada tali. Kalau boleh tali itu kita boleh rempuh tuan-tuan, ataupun kita boleh lompat, maka dia boleh merubah hayat, karakter ataupun perbuatan solat. Kerana perbuatan solat tuan-tuan, dia tidak boleh melompat, batal solat. Dan kalau tali itu kita boleh rempuh, juga tidak dibenarkan. Kalau kita boleh tunduk, tali itu hanya satu tali saja,
Kita tarik tali itu satu tali saja. Kalau kita berjalan nak ke tempat imam, kita boleh tunduk. Maka tunduk juga boleh merubah hai'ah, kelakuan, perbuatan solat tidak dibenarkan. Sebab itulah tuan-tuan, yang kita nak bincang hari ini ialah halangan. Kita telah bincang 2-3 bulan lepas halangan di dalam surau ataupun dalam masjid. Itu kita dah bincang. Yang kita nak tambah malam ni tuan-tuan, yang saya tak sebut 2-3 bulan lepas, sekiranya makmum berada di luar surau. Kalau di dalam surau kita dah bincang, dan kita dah beri formula tempat sekali, jarak. Dia ada formula jarak di dalam fiqh ataupun dalam syariat. Formula jarak, kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada 2 status hukum. Pertamanya hukum sunat, yang keduanya hukum harus, yang ketiganya hukum taksah. Ada 3 formula dan 3 status hukum. Itu di dalam surau, dan di luar surau jarak ini dia ambil kira juga. Dan di dalam masjid berbeza tuan-tuan. Dia berbeza. Di luar surau, dalam surau, di dalam masjid dia berbeza. Saya sebut secara umum saja supaya tuan-tuan recall balik. Sebelum saya nak sebut isu berkaitan di luar solat, di luar masjid, di luar surau. Kalau tuan-tuan nak solat di luar surau, apa yang perlu kita buat? Halangan dia macam mana yang boleh menyebabkan tidak sah kita ikut imam? Itu di luar solat. Baik, saya nak sebut kerana dia ada kaitan dengan solat di luar. Saya nak sebut sekali lagi tuan-tuan formula ringkas ini yang telah kita sebut sebelum daripada ini. Jarak ini tuan-tuan, dia ada jarak yang sunat, dia ada jarak yang sah tapi tak sunat, sah saja, boleh ikut, tak sunat. Tetapi yang ketiga, jarak yang tidak sah, itu tidak dibenarkan ikut. Jarak yang tidak sah, dia ada jaraknya. Umumnya tuan-tuan, jarak ini di antara imam dengan makmum, sunat ialah dapat pahala sunat, pahala 27. Jarak dia ialah mesti 3 tumit imam dengan tumit makmum di belakang. Mesti tak lebih daripada 3 hasta. Ini formula pertama. Apa dia hukum dia? Hukum sunat kedudukan jarak makmum dengan imam. Yang sunat dapat 27 pahala tuan-tuan. Kita bincang 27 pahala. Kenapa? Kerana ini solat jamaah. Target kita untuk dapat markah yang fullnya ialah 27. Kalau tak dapat 27 tuan-tuan, dia akan dapat 1 saja. Itu rugi. Kita solat jemaah, kita nak 27. Solat seorang diri 1, solat jemaah 27. Sebab itu kenapa besar 27? Kita dah bincang dulu. Kenapa besar? Kerana terma dan syarat juga besar, sehingga 13 ditambah untuk mendapatkan 27 kali ganda. Sebab tu besar. Formula pertama ini simpulnya tuan-tuan. Ini jarak yang telah tuan-tuan buat ini dipanggil 3 hasta. Di antara jarak saf pertama dengan saf kedua 3 hasta, saf kedua dengan saf ketiga 3 hasta. Jadi itulah sunat, jangan lebih. Ini dibincang oleh ulama. Kalau lebih sedikit dimaafkan, tidak terhapus. Tidak terhapus pahala 27. Ulama bincang terlebih itu jangan sampai 4 hasta. 3 hasta setengah masih dibenarkan. 3 hasta setengah masih dibenarkan kerana dia tidak fit 3 hasta. Baik, settle. Formula kedua tuan-tuan. Ini yang kedua. Yang kedua, jarak makmum dengan imam. Formula ini nama dia ialah formula harus. Yang boleh ikut, sah ikut tapi tak dapat 27. Jaraknya ialah dalam jarak 300 hasta. Jangan lebih. Di antara imam tuan-tuan dengan makmum tak lebih 300 hasta. Kalau tak lebih 3 hasta itu sunat. Kalau tak lebih 300 hasta itu level ataupun standard sah. Ini formula kedua. Boleh ikut. Tuan-tuan makmum, imam di sini. Tuan-tuan semaya di belakang sana, tak lebih 300 hasta. Sah ataupun tidak? Sah. Itu formula jarak. Yang kita nak tambah ini halangan.
Jarak 300 hasta, tetapi jangan ada halangan. Jangan ada halangan. Kalaulah tuan, kita makmum di luar, tuan-tuan, jarak ini kita nak ukuran di mana? Ukuran di sah yang terakhir. Makmum di luar, ukuran jarak makmum dengan sah yang terakhir dan mikir. Contoh sah terakhir kita sah yang ke-20. Dan makmum di luar surau, dia nak ambil kira jarak ini bermula dari mana? Bermula dari sah yang terakhir. Tumit makmum sah terakhir jangan lebih 300 hasta. Solatlah di mana sah dia ikut imam, jangan lebih 300 hasta. Tetapi kalaulah dia nak pahala, kena ingat mesti tak lebih 3 hasta. Di antara sah yang terakhir dengan sah yang dia nak buat sah baru. Itu untuk dapat pahala. Untuk sah jangan lebih 300 hasta. Formula ketiga, tuan-tuan, iaitu formula ini tak sah diikut. Apa dia? Lebih daripada 300 hasta maka tidak sah diikut. Dia nak kena berada dalam radar 300 hasta sahaja. Kalau lebih 300 hasta, dengan makmum terakhir, dengan sah yang terakhir. Kalau dia duduk di luar, dia duduk di luar mesti sah yang terakhir. Dia mikir, di antara sejadah atomik dia dengan sah yang terakhir ini, di tengah, kerana dia nak solat jauh. Lebih ke tidak 300 tak lebih sah. Kalau lebih maka tidak sah. Hanya dimaafkan 300,5. Ada ulama mengatakan 301 hasta boleh lagi. 302 hasta sudah tidak dibenarkan untuk ikut. Adakah yakin? Ini anggaran. Anggaran sahaja, bukan, tak perlu tuan-tuan ukur yakin. Ini anggaran. Baik, center formula jarak. Yang kita nak sebut, tuan-tuan, tambahan ini berkaitan dengan isu halangan. Kalau ada halangan untuk sampai ke tempat imam, maka tidak sah diikut. Walaupun jarak itu kita berada dalam radar 300 hasta, maka tidak sah. Ada halangan. Contoh macam mana, tuan-tuan? Contoh dia, di luar sana makmum nak ikut imam. Imam di sini, boleh ikut di luar sana, tapi pastikan syarat dia mesti, tuan-tuan, buka pintu. Tak perlu buka luar. Buka ni kadar mana untuk sah. Qadar, tuan-tuan, ukuran buka pintu tak perlu luas. Ukuran dia qadar muat ataupun telus untuk seorang lalu. Seorang lalu ni macam ukuran badan yang sederhana. Kalau dia nak ke tempat imam, dia boleh lalu tanpa ada halangan. Dah kita buka dah separuh, maka sah solat di luar. Sah solat di luar. Sebab itulah kalau nak waktu, ini kita cerita di dalam surau, tuan-tuan, tak cerita masjid lain. Masjid, tuan-tuan, dia ada kekebalan. Di masjid, undang-undang dia tutup pun sah. Kalau masjid, tuan-tuan, contohlah status surau ini, contoh saja dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi lain. Kita fokus mazhab kita dulu. Tuan-tuan, ini masih lagi surau. Kalau masjid, contoh sajalah, kalau masjid solat di surau depan sebelah, tuan-tuan, tutup pintu, sah, tak perlu buka. Itu masjid dia ada keistimewaan dia, tak perlu buka. Di belakang sana muslimah di belakang sana, tuan-tuan, kalau surau mesti buka. Sekadar seorang boleh masuk. Kan dibuka tu, boleh pergi seorang. Tapi kalau masjid, tuan-tuan, rapat pun okey. Kalau masjid rapat pun okey. Itu dia lain di antara masjid dengan surau. Baik, kita sambung lagi, tuan-tuan. Kalau kita nak solat di luar, tak kira solat Jumaat, solat fardu, sama saja level dia. Standard dia sama, terma dan syarat sama, tidak ada beza. Kalau kita nak solat di luar boleh, tapi mesti ada laluan untuk sampah. Jangan ada halangan. Jadi dua benda, tuan-tuan, saya nak sebut. Pertama, pastikan jangan ada halangan untuk sampai ke tempat imam. Ini pertama. Dia ada dua poin yang kita mesti ingat. Jangan ada sekatan, jangan ada halangan. Kalau pintu tutup, dianggap halangan. Tak buka, dianggap halangan. Karena kita tak boleh sampai secara beradab ke tempat imam. Sebab itulah yang kita nak jawab isu
Yang diviralkan, dia solat di luar gate. Kalaulah kerana di luar gate itu bukan statusnya masjid, bukan lagi masjid. Kalaulah itu masjid, memang tapak itu tapak masjid, maka gate pun dibenarkan. Ini keistimewaan masjid. Tetapi kalau di luar masjid ataupun di luar surau, orang yang solat di luar gate itu dan gate itu tutup. Kalau gate tutup separuh, dia boleh masuk, itu tidak menjadi isu. Kalau rapat kunci gate tuan-tuan, dia boleh nampak, katanya boleh nampak. Ya, memang boleh nampak. Tidak dibenarkan. Kita dah sebut tadi, jangan kata nampak, tunduk pun tak boleh. Kerana dia boleh merubah karakter solat, boleh merubah perbuatan dalam solat. Apatah kita nak lompat panjat pagar, boleh masuk dalam masjid katanya. Sebab kalau saya tak solat, saya boleh panjat pagar. Jawab dia tidak boleh dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau boleh tu mazhab lain dah. Ni kita bincang mazhab Syafi'i saja. Nak tanya mazhab mana? Mazhab dia lah. Mazhab Hanafi dia kata tak tahu juga. Mazhab Hambali pun tak tahu juga. Senang cerita itu mazhab dia, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Kena buka pagar. Walaupun jarak kaki dia, tumit dia dengan soh yang terakhir tak lebih 300. Memang tak lebih 300 jarak dia. Tetapi bukan isu jarak, isu ada halangan, ada sekatan yang boleh sampai secara beradab ke tempat iman. Satu tuan-tuan. Poin yang kedua. Baik, kalaulah ada halangan, kalau tidak ada halangan, memang ada jalan sampai ke tempat iman, maka poin yang kedua yang kita mesti ambil tahu tuan-tuan, panduan yang kedua, halangan pagar itu, bukan pagar, pintu itu, tempat untuk sampai ke iman itu mesti berada di mana? Diambil kira tuan-tuan. Kedudukan kita tuan-tuan, kita di makmum. Kedudukan makmum nak sampai ke tempat imam, arah mana? Maksudnya pintu itu berada di mana? Qaul yang muktamad tuan-tuan, kita cerita muktamad dan mazhab Syafi'i, dia mesti berada di hadapan kita. Tidak dibenarkan qaul muktamad, tidak dibenarkan untuk kita gustan. Kenapa kita kena gustan? Kerana pintu berada di belakang. Kita sembahyang pintu ni buka, tetapi bukanya berada di belakang. Kena gustan belakang baru sampai ke tempat imam. Jangan tuan-tuan kena buka banyak pintu. Paling mudah tuan-tuan, satu pintu buka di hadapan ini. Dan solat makmum kena duduk di tepi pintu. Ini qaul yang muktamad. Kita tak nak sebut ada perbahasan tuan-tuan. Kalau kita belajar detail ada juga khilaf. Ini khilaf, tapi kita nak sebut yang muktamad, kerana beramal dengan muktamad itu afdal. Afdal. Adapun untuk orang spesial bagi kes-kes tertentu boleh beramal dengan dhaif sekiranya dia tahu. Ada juga isu dhaif. Dhaif ini walaupun pintu itu berada di belakang boleh sah. Tetapi itu dhaif. Yang kita sebut ni tuan-tuan muktamad dulu. Aqwa dalilan ke mana muktamad? Pendapat yang paling kuat dalil dalam mazhab Imam Syafi'i, pintu mesti berada di hadapan. Kerana hanya sah 3 arah, kiri, kanan, depan. Gustan tak boleh. Kita nak ke depan tuan-tuan, imam duduk hadapan, kita boleh ke kiri tanpa gustan, kita boleh bergerak ke kanan, ataupun kita terus ke depan. Andainya kita nak bergerak ke iman, ini andainya kita nak bergerak ke iman, boleh, tak perlu kita gustan ke belakang, terus ke depan, ataupun bergerak ke kiri kerana pintu berada di hujung, bergerak ke kiri, ataupun bergerak ke kanan, terus ke depan, boleh. 3 arah saja, kiri, kanan, terus depan. Adapun belakang kena gustan, dalam qaul yang muktamad tidak dibenarkan, melainkan qudha'if sahaja. Itu settle tu. Sebab ada isu-isu yang pintu berada di belakang. Ini orang panggil apa tuan-tuan? Ini asas sahaja, bukan detail. Kalau detail tuan-tuan disebut di dalam kitab I'anatul Talibin, disebut juga di dalam kitab yang terbaru, nama dia Sulamus Sibyan, ada 3 jilid, itu kitab terbaru. Disebut juga di belakang ni, kalau yang detail, tapi kita tak, jarang kita buat yang detail ini.
Yang detail macam mana tuan-tuan? Kalaulah nak solat di belakang tirai, di belakang dinding ini, poin yang pertama, syarat pertama mesti dibuka. Satu, mesti dibuka untuk sampai ke imam. Yang kedua, jadi tambahan lagi. Tapi kita tak nak sebut yang detail. Yang detail apa tuan-tuan? Mesti seorang perempuan muslimah yang nak berada di belakang, mesti dia berada di depan pintu betul-betul. Buka pintu, ada seorang mesti berada di hadapan betul-betul. Nama dia apa? Dia ada nama di dalam syariat. Nama dia adalah Rabithah. Bukan Masyitah. Rabithah. Nama imam, nama juga imam. Imam ni gelaran dia. Imam. Ada satu lagi saya pernah sebut kat tuan-tuan, nama dia ialah Muballigh. Muballigh tuan-tuan. Yang ketiga Rabithah. Tiga ini tuan-tuan jawatan yang Allah Ta'ala sediakan. Bukan kita create ni nama ni, memang syarat di dalam solat. Ada imam, ada muballigh. Makmum tak boleh sebutlah, muballigh. Dan yang ketiganya ada Rabithah. Yang biasa, yang jarang tuan-tuan dengar apa dia? Muballigh dan Rabithah. Ini jarang tuan-tuan. Kenapa? Kerana jawatan ini telah hilang. Sebab kita jarang praktik. Muballigh ni ada di Mekah tuan-tuan. Apa dia muballigh? Muballigh ni tuan-tuan, bukan tabligh lain. Muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan maklumat imam kepada jamaah, kepada makmum. Itu dipanggil muballighun, muballigh. Muballigh. Orang yang menghantar maklumat, menghantar mesej imam, apa yang imam cakap dia terus hantar kepada jemaah di belakang. Itu dia panggil statusnya nama muballigh. Siapa pun boleh jadi muballigh, tak perlu imam latih, volunteer jadi muballigh. Kalau di Mekah memang rasmi muballigh. Memang ada rasmi yang dibayar gaji dia muballigh. Tempat kita tidak dilantik, buat sendirilah. Mana contoh dia tuan-tuan? Imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia tolong sampaikan, tukuk makmum di belakang sana tak dengar. Makmum imam nak rukuk, Allahu Akbar, dia pun tolong Allahu Akbar. Itu dipanggil muballigh. Dan muballigh ni tuan-tuan saya dah sebut, dia tidak disyaratkan solat. Orang dalam solat boleh jadi muballigh, dan orang tak solat boleh jadi muballigh. Tak solat. Tak solat ini contohnya ada budak-budak dia tahu dia muballigh, dia nak jadi muballigh, dapat pahala jadi muballigh. EJK tak bayar gaji, Allah Ta'ala bayar direct. Pahala muballigh, kerana dia membantu orang di belakang sana untuk tahu. Macam kita ni tak perlulah, sebab kita dah kuat. Sound system cantik kat tuan-tuan ni tak perlulah. Tapi kalaulah dia nak buat juga boleh. Contohnya orang yang tak solat boleh jadi muballigh. Dia duduk tepi mana-mana, dia nak jadi muballigh kepada muslimat di luar sana. Imam rukuk, Allahu Akbar, dia cakap kat muslimat, rukuk, imam dah rukuk. Tak perlulah dia buat dalam macam dia dalam solat, kerana dia di luar solat dia boleh cakap. Kita dalam solat ni tak boleh cakap, sebab tu kita ikut imam. Kalaulah dia di luar solat, kerana dia tak solat, dia boleh cakap. Cakap saja kepada makmum di belakang. Imam sujud, imam serapak tempat sujud, dia pun cakap sujud, dan imam dah sampai tempat sujud. Dia kontrol. Imam baru gaya nak sujud, dia pun cakap jangan sujud lagi, imam tak sujud. Dia kontrol. Jangan dia duduk kalut-kalut, dia kata sujud buat apa lagi, imam tak sujud lagi. Dia orang tahu. Jadi sujud ni tuan-tuan, imam sujud dulu baru kita mula bergerak. Tu kita dah belajar. Etika pergerakan dalam solat kita dah belajar. InsyaAllah tuan-tuan next ni, kalau saya ingat saya akan ulang balik. Dia ada etika pergerakan dalam solat. Ini antara rapinya, cantiknya syariat perundangan solat. Dia bila nak mula bergerak, bila last, dia ada sunat bila mula bergerak kita makmum. Tu kita dah sebut dan kita akan ulang sekali lagi. Jadi muballigh ni tuan-tuan, dia boleh cakap saja. Yang ketiganya ialah nama dia Rabithah. Ini pun lagi hilang. Muballigh dah hilang tuan-tuan, Rabithah lagi lenyap, hilang. Itu fitrah tuan-tuan. Fitrah ini memang begitu Allah Ta'ala buat. Bukan saja syariat tuan-tuan, apapun dalam dunia dia akan makin lama makin hilang, makin hilang.
apatah lagi ilmu syariat, sama juga dia makin hilang sampailah kiamat. Kemuncak apabila solat ini hilang, ketika itu masa hampir untuk Allah kiamatkan. Sekarang ni masih lagi orang belajar tentang solat, orang solat, maka kiamat itu lambat lagi. Rabitah apa dia tuan-tuan? Rabitah ini orang ataupun muslimat lah, kita kata muslimat, dia menjadi pengikat dengan iman. Itu makna rabitah, pengikat dengan iman. Dia berada di hadapan tirai, di hadapan dinding. Dia orang mula-mula seolah-olah dialah imam kepada muslimat di belakang ni. Mana apa? Makna dia tengok rokok, imam rokok, dia rokok. Dia kena rokok dulu, baru jemaah lain ataupun muslimat lain rokok. Nah, itu cara rabitah. Rabitah rokok, barulah muslimat lain rokok. Kerana rabitah itu menepati imam. Dipanggil dia ini naib ataupun pengganti imam. Baik. Kesimpulan tuan-tuan, kita ada masa 5 minit saja lagi. Kesimpulan dia, apa yang perlu kita ingat apabila kita solat di luar. Yang paling penting tuan-tuan, di dalam isu solat jemaah ini paling penting apa yang tuan-tuan kena ingat? Paling penting kita kena tahu terma dan syarat untuk dapat pahala 27. Yang basicnya kita nak tahu perkara yang sah kita ikut itu basic. Tapi kita nak improve lagi kita punya knowledge, maklumat tentang cara macam mana untuk dapat 27. Itu yang paling penting. Maka cara untuk dapat 27 tuan-tuan, kita settlekan dulu syarat sah. Syarat sah apa dia? Syarat sahnya, kalau kita nak sembahyang di luar, mesti ada lubang ataupun ada kawasan pintu yang dibuka untuk sampai ke tempat imam. Itu settle. Itu isu basic. Yang kedua apa tuan-tuan perlu kita jaga? Supaya dapat target kita untuk dapat 27. Jangan jarak yang kita berada di luar tuan-tuan, jangan lebih soft kita itu jarak dia 3 hasta lebih. Jangan. Lebih sedikit saya dah sebut tak apa. Dibenarkan 3 hasta setengah, masih lagi dibenarkan. Jarak di antara sah yang terakhir dengan sah kita nak buat baru walaupun di belakang itu, jangan lebih 3 hasta. Itu jarak sah. Ini dia punya tuan-tuan, orang panggil apa? Orang panggil peraturan am. Adapun kes yang coronavirus ini tuan-tuan, itu tidak diambil kira. Sepatutnya jarak 1 meter ini, maka dia makruh. Dia kena satu sah itu mesti rapat. Maka kita tak bincang. Kenapa? Kerana ini isu kita berada di dalam kecemasan. Tetap ada ulama mengatakan sekiranya kita berada di kecemasan, maka walaupun lebih daripada formula ini tetap dapat pahala 27. Sepatutnya kita kena rapat-rapat. Maka oleh kerana ada kecemasan, ada isu berkaitan dengan nyawa, dengan mudarat nyawa, maka tetap formula ini tidak terjejas. Maksudnya tetap kita dapat 27 pahala. Wallahu a'lam. Itulah dia tuan-tuan, yang paling penting kita kena jaga. Apa dia? Kita kena jaga syarat untuk dapat pahala 27. Sebab kadang-kadang kita kira basic saja. Basic tu apa dia? Basic tu sah kita ikut. Itu asas. Basic untuk sah ikut itu yang asas yang perlu kita jaga. Tapi kita nak 27, mesti kita kena tambah pengetahuan lagi untuk dapat 27. Banyak yang kita sebut sebelum daripada ni. Isu pergerakan. Tak ulang sekali lagi tuan-tuan akan datang. Isu pergerakan pun sangat penting kerana dia melibatkan soal markah 27. Kalau pergerakan yang tidak betul dengan etika, akan dipotong markah 27. Dipotong tempat mana? Tempat kesalahan yang kita buat. Bukan semua, bukan burn semua 27. Kesilapan dan kesalahan yang kita buat akan dipotong markah 27. Tempat salah itu sahaja. Allah. Ada berapa minit lagi? Boleh kalau tak azan lagi. Berapa minit lagi tuan-tuan? Cuba tengok. Masuk dah.
Masuk dah. Tak, dia pernah akan tanya. Apa dia bang? Lama abang tak balik rumah tak boleh lena. Saya terima soalan dulu. Ya, lama tak jumpa. Tu aja nak tanya soalan. Okey. Okey. Kebal ke tidak? Baik. Jadi isu ni tuan-tuan, inilah isu antara bukan saja abang tanya, tempat lain pun banyak tanya. Sebab apa kekeliruan di sini? Ini isu mazhab tuan-tuan, isu mazhab. Di wilayah persekutuan ini kita biasanya banyak, dan isu ini saja, isu ini bukan semua. Isu ini banyak berpegang kepada mazhab Hanafi. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kalau isu bab Jumaat, isu Jumaat banyak kita berpegang mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i, mana-mana tempat yang didirikan Jumaat tak secara auto anggap masjid. Tidak, mazhab Syafi'i tidak. Buatlah Jumaat, buatlah sembahyang Aidilfitri, tidak akan merubah status surau jadi masjid. Tidak mazhab Syafi'i. Dia ada kriteria dia. Tetapi Hanafi beza. Waktu saya sebut tadi, di wilayah persekutuan dan isu sembahyang Jumaat, mereka berpegang taklid mazhab Hanafi. Itu tuan-tuan kena tahu. Sebab itulah tuan-tuan biasa dengar tempat yang buat Jumaat auto jadi masjid. Boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh niat tahiyatul masjid, dan isu yang saya sebut tadi juga ada keistimewaan dan kekebalan tak sama dengan surah. Tapi itu ingat, saya sebut sekali lagi tuan-tuan, itu mazhab Hanafi. Maknanya kalau tuan-tuan nak solat tahiyatul masjid di surau tuan-tuan, ingat dia ada etika dia. Apa dia etika dia? Ada 6 syarat pertukaran mazhab. Satunya tuan-tuan, saya nak sebut satu saja untuk tuan-tuan nak buat. Satunya ialah sebelum tuan-tuan buat, kerana kita ID kita Syafi'i, kita nak transfer kepada mazhab orang lain, kena ada syarat. Bukan boleh auto dah. Auto tu mazhab kita, tak perlu tuan-tuan ni. Tapi kalau mazhab itu Hanafi, nak berpindah kepada Hanafi, mesti ada 6 syarat. Apa dia satunya? Satunya tuan-tuan mesti niat. Dia panggil niat taklidul mazhab. Niat terlintas di hati tuan-tuan, aku ikut pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi, mengatakan bahawa surau ini sah untuk solat tahiyatul masjid. Baru tuan-tuan takbir Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan auto, tak boleh. Kenapa? Syafi'i kata, kamu ni ikut pandangan aku, pendapat aku, tiba-tiba pendapat aku surau yang dibuat Jumaat tidak merubah status tetap surau, tapi kamu sembahyang sunat di masjid, maka tak boleh mazhab kita. Clear tuan-tuan Clear. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.